Alhamdulillah, tuan-tuan boleh istighfar dan baca 10 ayat terawal dan terakhir surah Kahfi sendiri. Kita nak sambung terus sebab saya nak pergi Kuala Lumpur. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih semua yang mengikuti secara langsung di Facebook, di Instagram, di TikTok. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan terima kasih juga kepada semua yang membantu untuk share live kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkati dan menjadikan kebaikan-kebaikan bila orang beramal dengan ilmu yang kita kongsikan, insya-Allah. Terima kasih Syarifah Salwa, Khairul Mizar, Zaitun, Aisyah, Yatimah, Nur Haimah, Fatih Ahmad, Nurin Mahmud, Salih Muhammad dan Nur Zaihan, Siti Faridah. Terima kasih Syafaat, Muswati, Hanaka, susah nak baca, saya nak sebut, Mama Hani. Terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati Muhammad Muda. Dan kita tengok pada hadis yang ke 630. Hadis yang ke 630, sallallahu alaihi Muhammad. Hadis yang ke 630. Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr al-As. Jadi kan. Wa an Abdullah bin Amri ibn As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berperilaku buruk ataupun melakukan kekejian. Kalau fahsh, al-fahshi ini maksud kekejian yang sudah sangat berat, baik daripada perkataan maupun perbuatan. Itu maksud al-fahsh. Adapun wala mutafahishan, sallallahu alaihi Muhammad, dan tidak pula sallallahu alaihi Muhammad berpura-pura melakukan kekejian, berpura-pura berbuat keji. Tafahishan ni maksud pura-pura buat kekejian. Sebenarnya tidak ada kekejian dalam perkataan maupun perbuatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan cerita buat. Teringin nak buat pun tak ada. Nabi SAW. Nah, kita ni duk jagalah tak mau buat, tapi teringin duk rasa nak buat tu ada lagi. Kalau tuan-tuan perasan perkataan fahishan ni ada pada ayat sallallahu alaihi Muhammad, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sallallahu alaihi Muhammad tu fahishan, maksudnya satu kekejian, satu perangai buruk yang berat sangatlah. Solat dia akan jadi penghalang kepada perangai yang macam ni. Patutnya. Wa kana yaqul, dan baginda bersabda, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kamu. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih dengan maksud sallallahu alaihi Muhammad, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni cerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita dengan Nabi SAW ni contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu contoh teladan yang terbaik. Kita nak tiru siapa dalam hidup ni? Kalau tak mau tiru Nabi SAW, tiru Nabi SAW. Dalam setiap apa saja perbuatan Nabi SAW tu kita ikut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu ada salah seorang pada guru saya yang saya mengaji dengan dia di Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad di Yaman. Nama dia Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal. Al-Ahdal. Dia ni Habib lah. Dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahdal tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kampung dia di Hudaidah. Duduk di Hudaidah. Hudaidah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia bandar port ni apa? Pelabuhan. Tempat kalau di Yaman tu tempat itulah pelabuhan dia. Panas tempat dia. Tapi bila kami sampai ke Sana'a ni macam Kuala Lumpur, bandar dia. Kami pergi sampai kat sana, kami sallallahu alaihi wasallam Muhammad minta melalui anak dia, kata kami nak mengaji. Kami ada beberapa orang pelajar-pelajar Melayu ni, pelajar Malaysia ni, sallallahu nak mengaji. Macam mana boleh kenal dia? Pasal dia pernah main dekat Malaysia ni, pernah sekali dulu dia main daurah kitab Bukhari Muslim. Sallallahu Muhammad. Jadi ulama yang hebat, alim dalam bidang hadis, fiqh dan sebagainya, sallallahu Muhammad. Lalu sallallahu kami pun panggil dia nak mengaji dengan dia dekat sana. Kata, lagu-lagu mana kami nak mengaji lah. Apa dia buat? Dia boleh tinggal kampung dia, mai sewa rumah dekat dengan Sana'a tu, semata-mata nak mengajak kami berapa orang je. Tu Ustaz Syahmat. Lepas tu waktu saya duduk mengaji dengan dia dulu, kami mengaji beberapa kitab hadis, mustalah hadis, bahasa Arab, nahwu, saraf, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu beberapa pengajian yang lain lah. Sallallahu alaihi Muhammad yang saya duduk mengajak hadis-hadis ni banyak daripada ambil pada dia. Dan bahkan nama Darul Faizin ni sendiri pun dia yang bagi. Waktu tu saya tak apa ni, waktu tu saya ni cenderung nak bagi apa-apa pengajian pun saya nak bagi nama Mahmudiyah pasal nama ayah saya. Saya buka di Perlis tu, waktu tu saya bubuh nama Mahmudiyah pasal nama ayah saya. Lepas tu waktu duk plan nak buka Salih Alaihi Muhammad sekolah menengah apa semua ni, kata Syekh, satu hari nanti kalau saya nak buka madrasah, saya nak bubuh nama apa? Dia terus jawab je, Darul Faizin. Dia kata. Ingat, dia tak fikir-fikir tu, macam fikir sana saya nak fikir dulu saya. Saya sebut-sebut je, Syekh nak buka nama apa? Darul Faizin. Dia terus sebut je. Lepas tu semua pengajian semua saya letak Darul Faizin. Perata Hafiz Al-Faizin, Madrasah Kompleks Islam Darul Faizin, Ma'had Darul Faizin. Muhammad Darul Faizin tu memang nama ni dari mai daripada Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal. Ni serban saya pakai ni. Ni serban saya pakai ni, anak-anak kita pakai ni. Semua ni bersanadkan daripada Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal. Dan sallallahu alaihi Muhammad semalam kemarin hari Jumaat kita dapat berita dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia di Saudi, di Mekah, ataupun di Sallallahu Muhammad di Saudi lah, sedang setelah menerima rawatan sakit, dia sakit tua lah. Itu waktu lepas waktu perang tu pun duduk sakit dah beberapa kali dia duduk pergi buat rawatan. Semalam dia meninggal malam Jumaat. Malam Jumaat dia meninggal 27 hari bulan Rejab. Subhanallah subhanallah. Dia mudah-mudahan ada satu kebaikan untuk dia, meninggal 27 Rejab lagi. Kalau kita sini pegang dia malam Isra' Mi'raj lah. Kan? Meninggal pula hari Jumaat. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat almarhum Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami duk cadang nak pergi jumpa dia, naknya tak sempat. Saudara Muhammad cadang nak pergi jumpa dia, tak sempat pasal duk plan dengan Ustaz Adnan nak pergi ke Saudi, nak pergi duduk ambil berapa sanad kitab, sanad pengajian kitab dengan dia, tak sempat. Tak apalah, mudah-mudahan jadi manfaat lah pengajian-pengajian kami dulu ni kan. Baik tuan-tuan saudara Muhammad, ingat duk mengapai tak kena, duk baca hadis, waktu tu hadis innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umur mustabihatun. Ada satu part tu saya duk baca salah, dia duk perbetul, saya baca salah lagi, perbetul lagi, saya baca salah lagi. Ni kita pasal apa? Dia marah, pasal apa ni salah-salah? Rupa-rupanya cetakan pada kitab tu salah. Saya duk hafal ikut kitab tu. Kata, Syekh saya tak salah, Syekh kitab ni yang salah. Kita okeylah. Tu ada orang komplain suara pelan sangat. Saya faham. Ke pasal itu ke. Baik, Allahumma salli. Tuan-tuan, akhlak. Tak ada contoh dan teladan yang terbaik melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut makarimul akhlak. Nabi SAW ni sempurna, paling sempurna akhlak dia. Sehingga Allahumma salli ala Muhammad bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang Allahumma salli ala Muhammad bagaimana ke akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi ialah Al-Quran. Sampai ke tahap macam tu, akhlak Nabi ni Al-Quran, sehingga digelar di Al-Quran yang berjalan. Sangat baik akhlak Allahumma salli ala Muhammad, sangat baik akhlak. Pasal apa Nabi SAW baik sangat akhlak ni? Pasal Nabi SAW bawa imej Islam. Orang Islam patutnya orang baik. Pasal apa orang Islam baik? Pasal tugas orang Islam ialah ajak orang Islam, ajak orang yang belum Islam untuk masuk Islam. Dia panggil dakwah. Kita ni semua kena dakwah. Dakwah macam mana? Dakwah dengan percakapan. Dakwah cakap, ajak orang mai masuk Islam. Cerita kat depa keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan Islam. Kalau tak mampu bercakap, dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak. Tengok orang Islam baik, teringin nak masuk Islam, pasal apa? Baik sungguh orang Islam. Nak Allah Muhammad. Ada seorang tu dia masuk Islam, mak ayah dia tak Islam lah. Lepas tu nak buat macam mana ni dia kata. Saya kata, Salih Azman. Saya kata kat dia, terus khidmat dekat mak ayah. Pasal mak ayah kita tu, dia tetap mak ayah kita lagu mana pun. Macam mana nak dakwah mak ayah? Dakwah mak ayah tu dengan khidmat kita pada dia. Khidmat. Jadi, baik. Dia kata bila anak dia masuk Islam, lagi baik anak dia dengan dia. Duduk ingat kita anak dia masuk Islam, lagi anak dia tinggal, dia anak tak ambil tahu kat dia pasal agama lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Pernah diceritakan kepada Musa tentang seorang laki-laki ahli syurga. Dia akan duduk dengan Nabi SAW, dengan Nabi Musa, bersama dengan Nabi Musa dalam syurga. Dia pun teringin nak pergi tengok sallallahu alaihi Muhammad. Siapa orang ni, dia perangai dia lagu mana, apa yang menyebabkan dia akan bersama-sama dengan Nabi Musa AS dalam syurga. Demikianlah riwayat Nabi kurang macam tu. Dia pun pergi tengok, elok sampai kat rumah kawan tu sallallahu alaihi Muhammad. Dia tengok orang tu sedang, dia kata, oh minta maaf ni, sampai waktu dia ni buat apa? Dia nak bagi makan, dia nak mandikan. Apa? Dia bawa keluar babi 2 ekor. Dia keluar babi 2 ekor. Lepas tu dia siap mandikan babi tu dengan penuh kasih sayang. Penuh sayang. Basuh, mandi, elok, bubuh, sabun apa semua. Dah siap yang jantan, yang betina pula apa semua. Lepas siap mandikan, pucuk bagi makan, apa? Siap apa?
Dia elok lak bersih pun bagi makan semua siap. Sampai keheranan Nabi Musa AS tanya dekat dia, apa yang kamu buat ni? Apa yang kamu buat ni? Apa yang kamu mandi? Apa mandikan babi tu? Kan? Kita tengah duduk tukang pagar tu nampak. Saya abang dekat tukang tu buat elok sikit. Pasal ni babi ni suka menyondoi. Kalau kita buat pagar buah besi jaring besi apa ni dawai rawit besi tu pun dia congkai masuk dalam lagi. Kena buat pergi elok-elok, kena bos simen kat bawah tu. Kan? Ada makcik rajin-rajin nak pergi mandi saya tengok. Pergi mandi dia bagi makan kata dia lala duduk mai Ustaz kita bagi makan lah. Macam nak bagi makan kucing tak makanan kat depan. Tak ada kok binatang lain tu buat lagi tapi babi dengan anjing ni tak pun lah. Nah saya cakap tapi dia heran dia punya duduk jaga betul elok apa. Dia kata minta maaf apa ni wahai Nabi, ini adalah ibu dan ayah dia. Rupanya tu dia ibu dan ayah dia. Bukan asalnya ibu ayah dia babi, tapi ada kemaksiatan yang dia buat sehingga menyebabkan ayah dan ibu dia tu berubah jadi babi. Allah hukuman dia berubah jadi mak ayah dia tu jadi babi. Dia kata walaupun depa macam ni, walaupun depa macam ni, apa saja masalah depa dengan Tuhan depa, dengan Allah, itu hai depa. Tugas aku ialah sallallahu alaihi Muhammad ialah untuk khidmat pada ibu dan ayah aku. Dia ada masalah apa dengan Tuhan, itu hai dia, aku bukan tak ada kaitan dengan aku. Tapi tugas aku ialah untuk khidmat kat depa. Macam mana keadaan depa. Jadi semua Allah rupanya tu apa ni sallallahu alaihi Muhammad. Akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, namanya Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Tabi'in ahli sufi. Dia lahir waktu zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sallallahu alaihi Muhammad, Malik bin Dinar pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sempat berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad radhiyallahu anhu, sebab tu dia dapat berkat ilmu dan dapat nadarah. Nadarah ni maksud pandangan yang bermanfaat. Itu kita dengan alim ulama ni tuan-tuan, biar duduk dalam majlis ulama supaya dapat nadarah, dia panggil, dapat pandangan. Dalam riwayat cerita sallallahu alaihi Muhammad ini supaya jadi manfaat kepada semua sahabat-sahabat yang turut mengikuti secara langsung di Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang bantu untuk share. Tolong share. Kita bukan nak manfaat ilmu kat kita saja, kita nak manfaat ilmu tu supaya bertebaran luas. Tu. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, terima kasih banyak-banyak. Ada seorang lelaki dan ni penting nadarah, penting pandangan ulama. Yang banyak dosa, dia terlalu banyak dosa. Dosa dia tenggelam dalam dosa sampai dia nak kena masuk neraka. Lalu Allah kata dekat malaikat, wahai malaikat, ada tak dia ni pernah duduk dalam majlis ulama? Pernah tak duduk dalam majlis ulama? Sallallahu Muhammad. Kata malaikat, ya Allah, dia ni tak pernah duduk dalam majlis ulama. Koklah nak duduk dalam mengaji tu, tuntut ilmu. Duduk sallallahu Muhammad. Macam tuan-tuan muslimat ni, anak-anak pelajar kita ni, selalu duduk dalam majlis ulama. Bukan saya ulama tu, ustaz-ustaz yang duduk main mengajar kita tu lah ulama. Saya ni dia panggil khawaidim. Khawaidim maksud khadam kecil untuk penuntut ilmu. Itulah saya. Kalau buat business card tu, ada seorang tu saya jumpa seorang tu. Dia bagi kad kat saya, dia tu dia buka madrasah, dia bagi kad saya. Saya tengok kad dia tu, khadam. Tajuk dia khadam. Jawatan dia khadam. Dia khadam apa? Saya buka madrasah. Ni pelajar-pelajar ni semua ni. Inilah bos-bos saya. Saya ni khadam ni apa? Itu betul lah tu. Itulah saya. Saya ni khadam. Khadam pada makcik-makcik. Khadam pada anak-anak pelajar.
Tugas saya macam mana nak pastikan makcik-makcik pelajar ni dapat manfaat daripada ilmu. Tu. Tu ada tok guru kita panggil mai duduk kat sini. Duduk dalam majlis depa dapat manfaat. Tapi orang ni tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Majlis macam ni. Dia kata, ada tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pernah duduk makan dengan alim ulama, duduk dalam satu majlis, bukan majlis ilmu, majlis makan. Tak pernah juga. Malaikat cek tengok. Pernah tak dia berjalan bersama alim ulama? Koklah makan, tak nak koklah kok selisih, jalan sekali. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Tuan Guru, salam. Jalan sekali, pernah tak? Cek tengok, tak ada juga. Tak ada. Kalau tak ada tak dia kenal mana-mana alim ulama? Kok tak pernah duduk dalam majlis, tak pernah. Kok ada dia kenal ada tak? Cek tengok, tak ada siapa pun dia kenal juga. Kenal. Tak ada. Salat semat, insya-Allah. Cek tengok lagi, kok ada. Ada last sekali, ada tak dia pernah berkawan dengan orang yang pernah duduk dengan ulama? Cari tengok, ada tak? Ada kawan dia ni duduk dengan alim ulama, pernah berkawan. Yang ni ada. Tak apa, dia dapat manfaat. Dia masuk kaitan dengan alim ulama ni bukan setakat kita dapat langsung ni. Sampai ke tahap ni, orang tu jumpa dengan ulama, kita tengok dia pun dapat manfaat. Dia panggil nazarah. Nak cerita hebatnya kedudukan ulama Sallallahu Muhammad, dan ulama akan tolong kita bukan takat kat dunia, sampai nanti Sallallahu Muhammad dekat padang mahsyar yang tengah kalut tu, yang duk bawa mai kita jumpa Nabi Adam, mai jumpa, tu pun peranan ulama sampai tahap macam tu. Sebab tu waktu-waktu akhir zaman ni jangan duduk jauh diri kita daripada alim ulama. Ni tabi'in ni nama Malik bin Dinar ni, dia ni dapat nazarah daripada sahabiah, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiah perempuan. Dapat nazarah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu waktu akhlak dia jadi baik akhlak dia. Satu hari Sallallahu alaihi Muhammad ada pencuri masuk rumah dia. Bila pencuri masuk rumah dia, dia masuk dia tengok tak ada apa nak curi, tak ada apa benda nak curi. Dalam rumah tak ada apa. Salah masuk rumah ke? Masuk ni, loh ya Allah, si salah rumah, tak ada apa ni rumah namanya. Orang zuhud. Tengok terjumpa pula dengan Anas bin Malik radhiyallahu dengan Malik bin Dinar. Masuk dia, barang tak ada, tahu coy keluar tuan rumah. Malik bin Dinar kata dekat dia, Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, kamu main rumah aku ni tak ada apa nak curi. Disebabkan kamu tak jumpa apa, tak ada apa berharta benda yang nak curi, mau dak aku bagi harta akhirat kat kamu. Lepas tu pencuri tu kata, dah dia pun terperangkap nak lari, tak boleh apa. Dia kata, mau tak apa boleh. Dunia tak dapat, akhirat okey lah. Dia kata, hampir ambil wudu, hang solat 2 rakaat. Dia pun pergi ambil wudu, dah terpaksa dia lah tuan rumah ini tangkap, hantar polis ke apa. Tapi dia pun sembahyang lah 2 rakaat tu. Kemudian duduk. Tahu-tahu masuk waktu subuh. Masuk dia kata, jom kita pergi masjid. Jom. Dia pun siap ambil wudu, pergi sama-sama pergi masjid. Sampai kat masjid, orang tanya kat Malik bin Dinar, tu siapa? Dia kata, dia tu main nak mencuri. Tapi aku yang curi dia. Jawab Malik bin Dinar. Akhlak tuan-tuan, saya semat. Akhlak. Kalau kita mau katok mampu ya kan tu. Ni. Tu. Tapi orang akhlak sebab dia menilai orang tu mad'u, orang yang boleh kita dakwah. Allahumma salli ala Muhammad. Sama dengan kes dalam kitab Sallallahu alaihi wasallam Thabidul Fu'ad, Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari ada seorang pemuda ni, dia curi buah anggur. Dia masuk dalam Sallallahu alaihi Muhammad. Dia masuk dalam ladang anggur, dia ambil buah anggur, dia buah dalam topi dia, dia jalan
Tuan ladang tu nampak dia tu. Jadi orang ni akhlak baik. Akhlak. Dia keluar tu, Ustaz Muhammad nampak. Sampai dekat pintu keluar tu, ada orang yang Ustaz Muhammad tukang jaga pintu tu tahan. Hang ni main mana ni? Hang curi ya? Tak, mana saya curi. Tak ada benda apa pun saya curi ni. Semalam saya tengok satu dokumentari tuan-tuan. Dia pos luduk. Oh, saya sambung lagi. Saya teringat ni. Dia pos luduk dadah kokain. Dia telan, simpan dalam perut. 60 pack besar-besar ni. Dia kokain. Dia petelan, dia nak seluduk masuk dalam tu. Kokain tu, dadah tu, buh dalam tiup-tiup besar-besar ni tu, besar-besar ni. Telan satu 60 dalam perut dia. Lepas tu bila dia masuk pergi dekat apa ni immigration tu, dekat polis tu, dekat ni, dia macam cuak-cuak sikit. Dia pun memang duk perhati muka orang. Tengok muka ni cuak lain macam ni, budak ni mesti ada apa-apa ni. Masuk panggil, buka beg. Tak ada apa dalam beg, tak ada apa. Tapi muka duk cuak-cuak lagi. Dia dah Zat, jom kita check tengok masuk dekat dalam X-ray mesin. Tuduh 60 pack dalam perut ni. Macam mana berbuang, dia berak lah. Dia akan keluar lah seketul tu. Tapi jangan pecah satu je. Kalau dia terpecah satu kat dalam tu, mati dia. Pasal dia overdose kan. Dadah kan. Dia pun dahsyat tu, sanggup risiko. Waktu dia pun tahan dia, tangkap habis, polis tunggu depan jamban dia. Dia suruh dia berak tu. Buka pintu rumah tunggu. Tapi tak tunjuk lah yang tu. Tunjuk pintu tutup lah, polis tu tunggulah. Keluar 20 aja, ada 40 lagi. Itu sangkut dalam perut tu. Oh ya Allah, jahat. Bukan, kadang-kadang dia kaldai dadah. Dia pun terdesak bagi apa kan. Subhanallah. Sebab tu dia cuak-cuak, dia termasuk dia tak profesional lah. Lepas tu pun kalau lepas lah. Kalau tak lepas nak buat macam mana lah kan. Jadi subhanallah tuan-tuan dia ni curi buah anggur bukan buah dadah. Dia buah dalam topi dah. Dia kata, mana ada, saya tak buat apa, tak ada apa, kat benar tak ada apa. Lepas tu apa kau tu buat, kau tu goncang. Goncang dia habis jatuh lah buah anggur daripada kepala dia. Lepas tu salih alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Mailah. Allahumma salli alaihi Muhammad. Apa ni tuan kebun tu memang dia kata semoga Allah menjadikan hang ni orang soleh. Yang hang pi bagi jatuh buah tu buat apa, aku suruh hang bawa je elok-elok. Mau dia kata. Aku suruh bawa buah tu elok-elok. Yang hang buat bagi jatuh-jatuh tu pasal apa? Kotaklah buah tu. Biar kutip balik. Oh gitulah. So maksudnya Salih Syahmat, pemilik anggur tu dia tahu kata orang tu mencuri, tapi nak jaga aib pencuri tu. Kan? Dan akhirnya menyebabkan orang ni bertaubat dan jadi orang baik. Tu subhanallah. Akhlak dia panggil. Kan? Allah. Bukan kita lah cerita kita no. Kita kalau orang buat sikit kat kita, Allah macam ingat hang seorang boleh buat gitu kat aku, hang buah aku hang tak tahu lagi kau gitu kan. Oh, tuan-tuan sekalian salih azhamat tu. Itulah akhlak-akhlak yang kita boleh belajar. Kalau akhlak orang soleh macam tu, apatah lagi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma salli ala Muhammad, sesungguhnya orang yang terbaik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab akhlak yang baik akan mendorong seseorang untuk mengerjakan segala kebaikan. Dengan akhlak baik ni, orang tu akan jadi orang yang buat baik saja. Lepas tu saya duk pesan dekat makcik-makcik, saya duk pesan kat diri saya, duk pesan kat anak-anak kita ni, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tak salah duk pangai, duduk Salih Asyik Muhammad, suka maki hamun orang, suka cakap kasar, tak fikir perasaan hati dan perasaan orang. Kita nak buat satu benda kita fikir kita, fikir aku, sudah fikir orang pasal apa. Mana Salih Asyik Muhammad? Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Allah mewajibkan ihsan atas setiap benda.
Apa maksud ihsan? Ihsan ada dua. Satu ihsan dalam ibadah dia dengan Allah, satu ihsan dia sesama makhluk. Ihsan dengan Allah tu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu menampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu tu ibadat. Tapi akhlak ihsan sesama makhluk ni, sesama makhluk ni ialah kita letak diri kita pada tempat dia. Macam tu aja. Kita tak suka orang maki hamun kita, kita jangan maki hamun orang. Kita tak suka orang menipu kita, kita jangan menipu orang. Kita tak suka apa saja, apa benda yang kita tak suka orang buat kita jangan buat kat orang. Dekat tu ya. Dekat tu ya. Apa benda yang kita tak suka orang buat kat kita, tu jangan buat kat orang. Tu aja batas dia. Nak mudah faham tu. Nak cakap satu benda, kalau orang cakap kat aku perkataan macam ni, aku sakit hati tak? Sakit hati. Tak usah cakap. Nak buat satu benda, kalau orang buat kat aku benda lagu ni, aku sakit hati tak? Aku rasa sakit tak? Sakit tak? Sakit hati. Jangan buat. Tu je. Mudah lagu tu. Maka kita akan jadi orang yang paling baik akhlak dia. Saya cuma cakap suka menipu orang. Nah ni. Buat salih alaihi Muhammad. Jadi sudah cukup dah. Kita nak harap doa yang baik-baik daripada orang. Kita harap orang panggil kita dengan panggilan-panggilan yang baik. Kita harap saya semat orang akan ingat kita dengan ingatan-ingatan yang baik. Salih alaihi Muhammad. Maka kita berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. InsyaAllah. Tuan-tuan, manusia salih alaihi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Pertemuan kita akan datang sallallahu alaihi Muhammad. Kita akan pertemuan kita esok hari kita akan sambung lagi hadis berikutnya insya-Allah, hadis yang masih membincangkan perihal sallallahu alaihi Muhammad baik akhlak yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Tuan-tuan, sepanjang Ramadan ni kita akan ada kuliah subuh ataupun kuliah duha yang akan saya sampaikan sendiri, saya Muhammad, kepada sahabat-sahabat yang berhajat untuk saya Muhammad bukan panggil menaja, nak buat program tu untuk dia maksudnya. Saya tolong sampai saja. Maksudnya daripada 1 Ramadan sampai ke 30 Ramadan, kalau dia ada syarikat ke ataupun dia ada apa-apa ataupun untuk personal dia sendiri yang dia nak tumpang untuk program pada hari tersebut. Dia kata, hari ni Ustaz, hari ni punya kuliah subuh untuk kami geng mengaji ke apa-apa sebagainya, nanti bolehlah berhubung dengan Rauf insya-Allah. Kita susun supaya saya nak anjurkan kuliah, anjurkan kuliah. Makasih Lurah. Menganjurkan kuliah, bukan menaja kuliah. Bukan nak taja-taja kita ni siapalah sangat. Menganjurkan kuliah. Kita maksud kita nak buat program tu sama-sama insya-Allah. Jadi kita akan sebutlah kuliah pada hari ini dianjurkan oleh sekian. Macam itulah insya-Allah nak tumpang manfaat. Saya ni nak buka jalan sedekah untuk tuan-tuan tumpang sekali. Kita buat kuliah sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih.